الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما متلازمين دائمين على نبي الكرام محمد بن عبد الله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ رسالة وكشف الله به أمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas dua nikmat yang paling berharga kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah nikmat iman dan juga Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita berbagai nikmat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk patuh kepada segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya Allah Subhanahu wa taala murka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah malam ini kita akan menyambung kembali kitab bacaan Al-Fatihah yang sempurna, iaitulah pada muka surat 24 dalam tajuk hukum roh. Habis dah hukum roh. Habis dah. 25. Muka surat 25 hukum idgham. Ya, hukum idgham. Kalau yang lepas kita dah tengok dah macam mana kita nak kenal huruf ra itu tebal ataupun nipis. Ya. Malam ni kita nak sambung pula satu tajuk yang baru, iaitulah hukum idgham. Apa yang dimaksudkan dengan idgham? Idgham pada bahasa ialah memasukkan daripada huruf yang pertama masuk ke dalam huruf yang kedua. Itu maksud idgham. Contoh yang kita kenal hukum tajwid, idgham ma'al gunnah. Satu. Yang kedua, idgham bila gunnah. Jadi kita tahu apa dimaksudkan dengan idgham ma'al gunnah. Idgham berarti memasukkan, ma'al gunnah berserta dengung. Nah, manakala idgham bila gunnah memasukkan dengan tidak dengung. Beza tu. Tapi kedua-duanya masukkan. Ada satu yang dengung, satu lagi tak dengung. Okey. Baik. Pada istilah ilmu tajwid, idgham bermaksud memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua apabila bertemu dua huruf yang sama atau berhampiran atau sejenis, dengan syarat huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua berbaris. Okay. Jadinya tuan-tuan, yang kita faham menjadi pada istilah huruf yang pertama tu dia punya bunyi dia, kita masuk ke dalam huruf yang kedua. Disebabkan apa? Disebabkan huruf yang pertama itu mati dan huruf yang kedua berbaris, dan kemungkinan besar huruf itu kedua-duanya sama ataupun daripada sudut sifatnya berhampiran dan juga dia dekat dengan sejenis huruf tersebut, sama ada daripada makhraj huruf dan juga sifatnya. Kan? Nanti kita akan tengok lah. Kalau dalam surah Fatihah ada tak banyak lah. Ada tak banyak
idgham ni. Semua di bawah tu ada dia punya perkataan-perkataan yang disebut tentang idgham. Baik. Hukum idgham yang terdapat pada surah Al-Fatihah hanya melibatkan idgham samsi saja. Maksudnya pada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah tak ada. Idgham mislain, idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, semua tak ada. Kan, walaupun ada satu, kalau kita baca sambung itu pun mengikut bacaan riwayat yang lain. Kan, kalau kita baca hafal Asim tak ada lah. Kan? Apa dia ayat dia? Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yawmiddin. Iaitu bacaan riwayat Susi. Riwayat Susi. Kita tak baca hafal Asim, tak baca macam tu. Kan? Hafal Asim hanya baca, kalau kita baca sambung pun kita tak baca dengan idgham. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yawmiddin. Kita baca dengan izhar. Tapi untuk bacaan riwayat yang lain dia adalah bila dia matikan di situ mim bertemu dengan mim, maka dia jadi hukum idgham bagi bacaan riwayat yang lain. Untuk kita baca dengan hafal Asim tidak ada sebarang idgham, melainkan yang disebut dalam surah Al-Fatihah adalah melibatkan idgham samsi. Okey, bila sebut idgham samsi ni tuan-tuan, kita jarang menggunakan hukum ini. Daripada sudut sebutan kita tak sebut lain, tapi mai dalam kitab nama dia macam tu. Idgham samsi ialah memasukkan huruf lam pada alif lam ta'rif ke dalam huruf-huruf samsiyah selepasnya. Huruf samsiyah ialah, yang ni tuan-tuan apa ya? Coba tak apa ya? Nak apa yang banyak orang jadi macam mana kaedah dia? Kaedah dia senang je tuan-tuan. Sebab lah ni dah ada alamat. Alamat dia. Dulu tak apa lah, tak ada alamat. Kita nak baca yang ni, nak baca macam mana? Masuk kan tak masuk? Ya. Sekarang masuk. Sekarang ni nama senang dia yang kita duk panggil ni, dalam kitab ada sebut idgham samsi. Kalau tuan-tuan beli kitab tajwid Ustaz Mahdi Dahlan, yang kitab tajwid yang Quran berkod tu. Quran berkod dia ada dia punya nombor dia, kita pun tengok dekat dia punya bookmark tu. Ya, dia tak tulis. Dia tulis idgham samsi. Dia tak tulis apa? Dia tak tulis dengan hukum yang selalu kita sebut, iaitulah alif lam samsiah. Oh, alif lam samsiah tahu tak? Awak tak sebut daripada awal. Tapi dan kitab macam tu tuan. Kitab hari ini tuan-tuan buka buku pun kebanyakannya mereka meletakkan namanya adalah idgham samsi. Idgham samsi itulah alif lam samsiah. Kita duk mengaji alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah. Mai tengok dalam buku yang terkini dia tak tulis dah alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah. Mereka tulis dengan idgham samsi dan juga izhar qamari. Nanti kita akan masuk bahasa izhar lepas itu buka surat 9 ya. Okey, tuan-tuan. Jadi malam ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan huruf-huruf ni tak payah pakai. Jadi bila yang berapa huruf tu? Oh, maksud ini ada bila
Okey. Kita tak payah mengapai tuan. Itu orang Samsi ni huruf-huruf dia tak payah mengapai. Memang kita pun tak pernah mengapai. Kalau nak mengapai banyak huruf yang tadi. Cara dia senang je tuan. Kalau alif lam samsiah, tuan tengok perkataan ni dulu. Oh, pakai teropong nampak. Asyam. Okey, yang penting ni tuan-tuan. Huruf pertama, huruf kedua alif lam. Selepas pada alif lam ni, huruf yang pertama ni tuan-tuan tengok ada tanda sabdu saja. Bila ada tanda sabdu, itu dikategorikan sebagai alif lam samsiah. Itu je, senang je. Sabdu ni asal daripada mana? Asal daripada, bila ada sabdu ni, kita punya sebutan macam mana? Tekan. Ya, tekan. Asal dia, huruf ni, huruf sin yang bersabdu, yang ada syaddah. Bermaksud ada dua huruf. Satu yang mati, ash. Yang kedua berbaris fathah, asyam. Sama lah. Kalau kita tulis macam ni tuan, alif lam, kita seraikan huruf dia. Ya. Lepas itu huruf sin masuk huruf lam ni tidak dibunyikan asyam. Alif ni masuk ke dalam huruf shin. Lam tidak dibunyikan. Jadi yang dikatakan dia idgham tu sebab nak menggantikan masuknya itu, maka dia letaklah tanda ini. Jadi kita baca pun tekan. Dia berbeza dengan kita baca tak tekan. Sebab tu masa mengajar Iqra, apa? Saya pun tak apa punya. Ada tanda ni Iqra 4 tu. Ada tanda sabdu ni. Nah, bila tanda sabdu ni, budak-budak kita kena ajak murid dengan kena sebut tekan. Kan? At-taba, mazzaqa. Kena tekan je tu. Kalau kita sebut mazzaqa, at-taba bersahaja aja, maka dia tak ada perbezaan tekanan. Maka bila ada tanda sabdu ni, tanda syaddah ini, maka perlu ditekan. Konklusinya tuan-tuan, macam mana kita nak kenal dia alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah? Jangan pening kepala, tuan-tuan sebut je kalimah dia. Sebut kalimah dia. Tuan-tuan sebut asy-syamsiyah ke al-syamsiyah? Ya, semua kemah malam ni. Sebut tu mak sekali tak dengar. Tak sabar 1, 2, 3. Bunyi lam tak? Tak. Okey. Jadi yang mana perkataan tuan-tuan sebut tak bunyi lam, maka duduk dalam kumpulan alif lam samsiah. Senang ya. Tuan-tuan sebut al-qamariyah ke al-qamariyah? Bunyi lam tak? Bunyi lam. Yang mana bunyi lam tak ada sabdu, maka kalimah-kalimah tersebut adalah dalam posisi ataupun kumpulan tim alif lam qamariyah. Tak payahlah duk mengapai letih kita. Sebab hari ini pun Al-Quran yang ada pada kita semua ada baris, semua ada alamat dia, syaddahnya, sukunnya, matnya, semua dah ada tanda dia. Tak perlu lagi kita duk fikir. Ada saya ke tak ni? Saya kita tengok di bawah. Okey. Huruf-huruf tu ta, sa, dal, zal, ra, zaid, sin, shin, sad, dha, ta, wa, lam. Okey. Yang nak jadi confuse ni adalah pada perkataan huruf yang disebut sebagai huruf lam tu. Kadang-kadang dia jadi confuse.
Umpamanya alladhi, allati, al-lail. Tuan-tuan sebut macam mana? Al-lail. Bunyi lam Ustaz. Kami sebut bunyi lam. Macam mana? Al-lail. Bunyi lam. Allati. Bunyi lam. Alladhi. Bunyi lam. Jadi tuan-tuan kena faham macam ni je. Tengok Al-Quran, ada tanda sabdu, alif lam samsiah. Itu je. Boleh? Tapi kalau dalam peperiksaan, dia tanyalah huruf-huruf ni, sila sebutkan huruf tu. Dalam peperiksaan, sekarang ni kita nak boleh baca dan kita nak boleh kenal mana satu alif lam samsiah dan juga alif lam qamariyah. Okey. Idgham samsi dalam surah Al-Fatihah adalah pada kalimah-kalimah yang berikut. Pada perkataan-perkataan yang berikut. Ada berapa tuan-tuan? Ada 5 saja. Nah, kita tengok perkataan yang pertama Ar-Rahmani. Okey. Tuan-tuan tengok atas ra ada satu. Lam ada sukun tak kat lam? Tak ada. Jadi automatik dia masuk. Alif lam tak bunyi, alif tu masuk ke dalam huruf ra. Ar-Rahmani. Ada tanda sabtu. Kan? Memang kita tak sebut dengan Al-Rahman. Tuan-tuan sebut pun rasa berat pada lidah. Saqal fil lisan. Sebut pun dah berat dah. Maksudnya pada kalau kita tak tulis kita tak tengok perkataan pun kita boleh pilih. Contoh kita buat ujian sebutan. Kan? Al-Rahman ke Ar-Rahman? Kan? Tuan-tuan boleh pilih kan? Mesti perkataan Ar-Rahmani. Itu adalah alif lam samsiah. Sebab huruf selepas pada alif dan lam itu ada tanda satu, ada tanda syaddah. Kemudian perkataan yang kedua Ar-Rahimi. Sama juga tuan-tuan. Kita tak sebut dengan Al-Rahim. Ar-Rahimi. Sebab apa kita kena sebut, belajar perkataan-perkataan ini tuan-tuan? Kan kadang-kadang bila kita dah menjadi kebiasaan, kita baca surah Fatihah pun dia jadi kadang-kadang kesilapan yang kecil ni kita tak nampak. Maksudnya bila kita baca perkataan ni Bismillahirrahmanirrahim, mesti tekan tu. Jangan buat lama Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dia buat lagu. Lagu mana, lagu tu, lagu ni, dia jadi lanjut habis tuan-tuan. Maka dimasukkan. Sebab itu ia tergolong dalam kumpulan alif lam samsiah ataupun idgham samsi. Ar-Rahim. Kemudian perkataan as-sirata. Sama juga huruf sad. Al-si, masuk pun. Al-si. Kita tak sebut dengan al-sirat. Nah, lam itu tidak dibunyikan. To be silent. Masukkan terus kepada huruf sad. Kemudian perkataan yang keempat alladhi. Siratal ladzi. Macam ni Ustaz. Tak nampak pun. Alladhi. Kan? Tapi tengok pada sabdu. Sebab tu ada perbahasan yang panjang juga. Ada yang setengah-setengah orang dia sebut alladhi masuk dalam kumpulan alif lam qamariyah. Sebab bunyi alladhi. Dia kata bunyi lam. Tetapi kita dah belajar dah malam ni tuan-tuan. Alladhi, allati, lagi apa lagi yang dengan huruf lam, maka dia masuk dalam kumpulan alif lam samsiah ataupun idgham samsi. Kemudian perkataan al-dha masuk wait. Al-dhalin. Itu juga adalah alif lam samsiah ataupun nama dia idgham samsi. Okey, boleh faham takat tu? Ada persoalan? Any question? Ada nak tanya tak? Tapi kalau tuan-tuan buka hari ni, buku-buku hari ni kebanyakannya memang mereka meletakkan nama hukum ini adalah dengan idgham samsi. Tuan-tuan jangan confuse, jangan gelabah. Kan?
sebenarnya dia ada penambahan ilmu kepada kita. Kalau orang sebut dia idgham samsi, oh yang ni alif lam samsi lah. Kan? Bila sebut alif lam samsi, idgham samsi lah. Yang tu lah nama dia. Kan? Sebab hukum tajwid macam tu tuan-tuan. Ada setengah orang bila dia belajar yang ni, tadi dia ajak orang, dia sebut alif idgham samsi je. Dia tak ingat pun. Sedangkan dia tahu kata orang duk sebut hukum tajwid ni dengan alif lam samsiah ni lama dah. Kan? Kalau kita turun ke kampung-kampung, kita mengajar di surau-surau, kan? Kita tak boleh nak sebut hanya sekadar idgham samsiah. Kita kena bagi tahu juga nama yang sebelum ni kita duk guna, namanya adalah alif lam samsiah. Memang kita duk mengaji macam tu dulu. Tak tahu tuan-tuan mengaji macam mana. Saya dulu nama dia alif lam samsiah. Ingat? Dan dulu kitab yang kita mengaji di sekolah Arab kafar tu warna biru merah. Dia ada line merah tu. Atas dia biru, bawah dia biru. Di sekolah Arab dulu. Siapa dia punya pengarang? Penyusun dia Ustaz Maksori. Ustaz Maksori ni siapa tuan? Madhabi Ulum. Lepas tu dia jadi mudir di Fakhriah Daimiyah. Okey. Ada persoalan mengenai hukum idgham? Tak ada. Tak ada, kita nak masuk hukum izhar. Okey? Boleh ya? Baik. Kalau tak ada, kita masuk kepada muka surat 26 tuan-tuan. Dengan tajuk yang seterusnya, iaitulah hukum izhar. Tadi idgham. Yang ini izhar. Okey? Izhar bererti jelas dan juga terang. Yang zahir. Maaf, zahir dan batin. Melayu sebutkan minta maaf zahir dan batin. Zahir ni yang jelas, yang nampak, kan? Jadi sebutan kita mesti jelas. Dia tak ada gunnah, tak ada dengung, tak ada idgham, maka disebutlah ia sebagai hukum izhar. Bacaan ini berlaku pada huruf nun yang mati atau tanwin, huruf mim yang mati dan juga huruf lam yang mati. Bila disebut izhar ni ada beberapa kategori. 1, nun mati. 2, mim mati. 3, lam mati. Lepas tu tok guru mati. Ulang balik. Ustaz ni nak main ya. Aduh. Okey. Kita masuk bab izhar. Lalu kita duk mengaji hukum nun mati. Hukum 5. Tok guru dah ajar macam tu. Dalam tajwid kan, hukum 5. Dia pun mengajar izhar, mula dengan izhar. Lepas tu dia masuk pula ikhfa, huruf yang banyak. Kemudian dia sebut huruf idgham. Idgham pula terbahagi kepada 2. Idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Kemudian last sekali dia sebut hukum iqlaq. 5 tu. Lepas tu dia pun mati. Ganti pula tu guru baru, dia kata kita mula balik. Kena mengaji pula hukum 5 nun mati. Sampai ke sudah tuan-tuan. Nun mati tu memang dekat sebab apa? Tu ulang tu. Mati tu ulang balik hukum nun mati. Ya, sebab nak hukum 5 tu pun ambil masa berapa lama mengaji. Ya. Okay. Dalam kitab ni dia merumuskan kepada posisi yang kita belajar ni adalah surah Fatihah. Maka dia letakkan izhar itu terbahagi kepada 3 mengikut certain hurufnya. Dia bukan mengikut hukum. Okey. Jadi izhar ni terbahagi, dia sebut ada 3. 1, nun mati, mim mati, nun mati atau tanwin lah. Disebut tanwin lah. Tanwin yang ni lah. 2 baris. Mim mati atau tanwin, mim mati dan juga yang ketiga lam mati. Dan tanda-tanda ni saya dah sebut dah dulu kan. Sukun ni tanda daripada mana? Daripada huruf kha yang tidak bertitik. Kha yang tidak bertitik kemudian dipadamkan ekornya. Dipadamkan ekornya, jadilah begitu. Maka ulama tajwid menyusun akhirnya jadilah tanda macam tu.
Ni kepala ni jadi tunjuk. Dalam kitab Bukul Quran sebut macam tu. Okey. Jadi hukum izhar ni terbahagi kepada 3 huruf. Yang pertama nun mati, yang kedua mim mati, yang ketiga lam mati. Disebut macam tu. Okey. Terdapat 3 jenis izhar di dalam surah Al-Fatihah. Ketiga-tiga yang sebut izhar ni ada dalam surah Fatihah. Okey. Jadi penulis menyusun dengan nombor 1 dia meletakkan sebagai izhar qamari. Sebab apa? Rentetan daripada kita belajar tadi tu. Idgham samsi tadi. Alif lam samsiah dia punya partner daripada alif lam qamariyah. Maka dia mulakan dengan alif lam qamariyah dulu. Iaitulah izhar qamari. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku hari ni dia tak tulis dah alif lam qamariyah. Mereka tulis dengan izhar qamari. Jangan terkejut. Tadi apa? Nama apa? Idgham samsi versus izhar qamari. Okey. Bacaannya adalah dengan cara menjelaskan bunyi huruf lam pada alif lam ta'rif apabila bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, iaitulah ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya, hamzah. Okey. Apa ya huruf ni? Tak payah mengapai. Macam mana kita nak kenal apa-apa perkataan yang kita sebut bunyi lam? Kalau dalam surah-surah yang lain, perkataan yang selalu kita jumpa adalah al-auf, fil-auf, al-auf. Kita sebut bunyi lam. Al-auf. Kita tak sebut auf. Al-auf. Bunyi lam. Okey. Maka nak kenal huruf ni bila dia bunyi lam, dia duduk dalam posisi kumpulan yang mana? Alif lam samsiah ke alif lam qamariyah? Tuan-tuan sebutlah al-qamariyah ke al-qamariyah. Al-qamariyah. Maka dibunyikan lam tersebut. Mana-mana perkataan yang bunyi lam, maka dia masuk dalam tim alif lam qamariyah. Ya. Doa mudah-mudahan ingat lah. Takut tadi kita boleh lupa ugi ya. Tentu ugi. Okey. Tak perlu kita hafal. Dalam surah Fatihah, izhar qamari ini ada 4 perkataan. Dalam surah Fatihah ada 4 perkataan sahaja. Manakala dalam surah lain banyaklah tuan-tuan. Perkataan yang pertama adalah perkataan ayat yang kedua. Alhamdu. Alham. Bunyi lam dah. Alham. Tetapi selalunya kesilapan yang kita buat, kita tak matikan lam. Sedap kan? Memang sedap. Alhamdulillah. Relax dah. Macam apa versi makyum tak makyum ni. Alhamdulillah. Sempoi. Patutnya matikan huruf lam. Okey. Jadi alham. Al matikan huruf lam. Itu perkataan yang pertama. Bunyi lam. Kemudian Rabbil al-alamin. Rabbil alamin. Al-alamin. Bunyi lam tak? Bunyi lam. Rabbil bunyi juga. Rabbil bunyi lam. Kita tak masuk dengan huruf ain. Alif, lam, ain. Huruf yang ketiga tu pun kita tengok tak ada tanda sabdu. Maksudnya bila tak ada tanda sabdu, dia bukan duduk dalam alif lam samsiah. Dia duduk dalam alif lam qamariyah. Sebab apa? Sebab al-qamariyah. Kita sebut al-qamariyah. Saya pakai yang tu je tuan-tuan. Keyword dia saya pakai yang tu daripada tingkatan 2. Masa saya mengaji dulu daripada tingkatan 2, saya ingat yang tu. Saya tengok kata ni saya try sebut. Walaupun tak ada baris. Kan? Tak ada baris kita try sebut. Try sebut, kalau susah ni bukan dia ni.
Al-alamin, alamin. Takkan nak sebut alamin. Teruk daripada besar. Kan? Jadi lam pun tak bunyi. Nak sebut pun teruk. Takkan dia masuk dalam alif lam samsiah. Maka dia duduk dalam alif lam qamariyah. Kemudian perkataan yang ketiga, kalimah yang ketiga, al-mustaqim. Al. Sama juga, takkan kita nak sebut al-mustaqim. Kita mesti sebut dengan lam. Dia tak jadi berat pada lisan kita, pada sebutan kita, maka kita sebut dengan lam. Dia termasuk dalam alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Kemudian perkataan yang keempat, al-maghdub. Al-maghdubi. Bunyi lam. Itu yang dimaksudkan dengan izhar qamari. Ada nak tanya tuan-tuan? Tak ada juga. Yang ni kami belajar lama dah Ustaz. Bunyi pun aku tak tahan tu. Tapi memang betul pun tuan-tuan, alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah ni kebanyakannya bacaan betul. Bacaan betul. Cuma bila orang tanya ni alif lam qamariyah ke alif lam samsiah? Yang tu yang kita confuse. Ya. Bacaan tak ada masalah yang ni. Alif lam qamariyah, alif lam samsiah ni tak ada masalah. Dia baca tekan dengan tak tekan. Dia baca masuk dengan tak masuk. Itu dia perbezaannya. Yang nak masalah dia yang nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 2 dengan nombor 3. Okey. Kalau tak ada, kita tengok pada nombor 2. Iaitulah hukum izhar halqi. Ataupun nama yang lain, izhar hakiki. Sebab apa sebut halqi? Dia huruf ini terbit daripada halqum, halaq. Halqum. Kita di halqum kita ada 3 stesen. Dan ni rasa dah sebut dah dulu kan. Kita ulang tayang balik kan. Dia bila ada masuk yang ni, dia sampai nak insya-Allah. Okey, 3 stesen. Tadi habis dah. Bab nun ni kita dah bab apa? Lam ni kita dah habis. Okay, lam dah habis dah tanda izhar qamari. Sekarang nak masuk ni. Ini pula. Nun mati atau tanwin. Dia ada 3 stesen. 3 stesen apa dah? Kami dah ada pening. Itu sebelah tu Darul Hanan. Mau tuan-tuan rasa kan macam mana saya rasa. Kan tuan-tuan juga tu Darul Hanan tu. Risau tak? Tak risau. Risau, ini mungkin lagi banyak tau. Tak tahulah benda ni nak jadi macam mana kan. Doa lah tuan-tuan. Suruh pakai tutup muka tuan-tuan tak pakai. Tak lah. Ustaz, makhluk makhluk kan. Sebab kalau kita nampak senang. Masalah kita tak nampak tuan-tuan. Kan? Jaga. Sebab ni kalau tuan-tuan lalu je. Bukannya nanti kita pergi duduk dengan sembang. Lalu tempat dia tu balik kita rasa macam semacam dah tuan-tuan. Tuan-tuan tak pergi lah tuan-tuan pergi. Pergilah barat daya. Pergi barat daya pusingnya. Lalu keluar daripada kereta ambil udara. Sedut balik rasa demam. Sebab dia duduk ke udara lah lagi. Bukan saya nak bagi takut tuan-tuan. Tapi memang kita kena takut. Jangan malu sangat. Macam saya tak takut kan? Tidak tak lah saya tak naik ya? Sebab saya takut. Yang naik tu di Nerang Budan. Naik dah 184 107. Sampai keluar tak habis-habis lagi tuan-tuan. Dia jangkit taling pula. 26 bulan 11 ni saya nak kena pergi test lagi. Pasal bukan pasal darah, pasal lain pula. Kolesterol pula. Dia pergi macam-macam. Dia berjangkit habis tuan-tuan. Walau doa mudah-mudahan kita jadi baik. Okey. Baik tuan-tuan. Izhar halqi ada 3 stesen. Yang pertama kita tengok dekat halaq kita ni, halqum kita. Okey, atas ni tuan-tuan. Ni atas ni. Kita tekan 2 jari. Masa dah ajak dah kan dulu kan. Siap. Dok lagi. Bila ingat tu Yugoslavia saya ajak dulu. Surau Yugoslavia.
Tekan ni tuan-tuan. Yang pertama, huruf apa yang duduk di atas ni? Huruf apa? Tekan bukan main lah, tapi tak tahu huruf apa. Huruf kha. Huruf kha. Tekan, cari tuan-tuan. Tahu tak kita sebut kha, kha, kha. Khafan wa li khafna min al-muhmi mukhafan wa li khafa. Tahu tak? Sini kan. Kita buang ke hak. Sini kan. Tuan-tuan tidur waktu khutbah Jumaat, tahu tak? Sini juga kan. Kan tuan-tuan tidur macam Sudin dengan Aziz. Tuan-tuan tidur macam mana? Tak mengaku. Kan kita tidur bunyi paling tepat ketika tidur. Berdengkur, mengorok, memanggil. Kan? Satu lagi waktu orang nak mati kan, nazak, dia tarik je. Kan? Dia tengah duk melawan tu. Tuan-tuan biasa tak? Ingat orang dulu. Dulu saya jadi Tok Imam dulu ingat. Dekat-dekat nak mati dia pun panggil. So pergi ajak mengucap. Kan? Kadang-kadang kita kesian juga. Keluarga-keluarga yang tak faham dia mengajak asyhadu an la ilaha illallah. Tu dia punya banyak. Baik Hamid nyanyi rehan tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Susah tu kan. Ingat senang lah. Kita tak duduk di tempat dia lah. Patutnya ajak macam mana? La ilaha illallah. Bisik kat tu bukannya cakap kuat. Asyhadu Allah. Yang tu nak masuk Islam baru boleh. Macam tu lah. Ya, tak mampu dah kawan macam tu. Okey, dalam keadaan nazab tu kha ada di atas. Dia tu. Huruf kha session pertama. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf ya. Siapa sebut huruf ha, maksudnya dia kadang-kadang dia akan baca Al-Quran, baca surah Fatihah, dia akan terconfuse. Ar-Rahmanir Rahim. Dia jadi huruf kha. Huruf apa agak-agak? Kha dengan huruf ghain. Bukan huruf ghain, huruf ghain. Nak sebut susah tak? Susah. Mabdu. Ghain. Kita baca surah Al-Falaq kan? Wa min syarri gha. Bukan wa min syarri gha. Bila gha dia tak tebal huruf ghain. Wa min syarri gha. Macam mana sebutan huruf ghain tu? Angsa jantan. Satu lagi orang tua-tua dulu dah buat. Orang tua-tua lagi tak buat dah. Dia pergi nak sah sebelum nak ambil wudu. Orang dulu-dulu buat macam mana? Itu dia ambil air. Dia ambil air tu dah. Dia buh. Tapi dalam tu dalam cebok. Yang ni cebok dan cawan sebab saya dah agak sangat. Bagi saya minum dulu sebenarnya. Dia bubuh dalam cebok. Dia tuang dalam mulut, dia buat je lah. Bom. Buat. Tidak. Lah tak ada orang. Tak jumpa lah. Dia buang kahak ada tu. Nak cuci. Tu situ huruf ghain. Huruf ghain. Stesen yang pertama. Itu kata huruf halak tu. Tuan-tuan sebut Ghawan wali ghawna minal mu'ni mughawan wali ini angsa jantan tu. Dia garang sikit. Kita letak dua jari kan, tekan di situ kita rasa. Ni sebenarnya inovasi juga ni. Cuma tak dibukukan inovasi tersebut. Ya. Huruf ghain dengan huruf kha. Kemudian stesen yang kedua di tengah ni tuan-tuan. Di tengah ni huruf apa? Huruf ain.
Ain, bukan huruf ain. Kita sebut huruf ain. Bila sebut huruf ain, tuan-tuan baca kaf ha ya ain. Salah. Patutnya kaf ha ya ain sad. Susah nak sebut Ustaz. Huruf ain macam mana? Kena belajar dengan ansar betina. Dia bunyi manja sikit. Minum, ayak, tidak kena mengena yang masih hidup ataupun sudah yang meninggal dunia. Jangan marah, tak ada kena mengena dengan nama. Walaupun ada. Kan? Kan? Huruf ain. Satu lagi huruf ha. Ha pedas. Pasal apa sebut ha pedas? Pasal apa ha pedas? Nak boleh sebut ha ni, dia ada satu cara dia, tuan-tuan. Pertama sekali, beli buah pelam 1 kilo. Boleh. Pelam 1 kilo. Cabai Melaka 7 biji. Belacan Pulau Aman besar ibu jari kaki. Lagi apa lagi? Tumbuk. Garam tak apa, bolah kali tak apa. Gula sikit buah tu. Blender lah ni, blender je. Tumbuk buah. Gula pakai halu lesung dulu. Tumbuk sampai hancur. Mula-mula pun sampai tumbuk. Buah belacan besar ibu jari kaki. Tengok ibu jari kaki tak mana buah pula. Tumbuk. Buah macam gula 7 sudu, 6 sudu. Tumbuk hancur. Lah kali buah apa? Buah garam sikit. Buah kicap, angsa. Dulu tak angsa. Buih segunda. Jangan lupa panggil saya. Tu kena ada tu dalam tentatif tu. Duduk melengkuk, menyicah. Jangan berhenti. Kalau berhenti tak mujarab. Nyicah bakat nyicah. Dah habis dah. Tengok sampai belacan duduk lagi. Tambah pula jambu ayak. Jambu ayak pula nyicah habis. Tuan-tuan, last sekali automatik dia akan keluar sendiri. Tanpa diduga dan tanpa memaksa, dia keluar dengan sendirinya. Itulah disebut sebagai ha pedas. Wa ma huwa bimuzahdihi. Tu di antara dalam juzuk 1 yang susah nak sebut. Saya sendiri pun susah nak sebut tentang dulu. Ya, tu huruf ha tengah. Kita pahami dia ni, tuan-tuan. Bab ni. Okey, yang last sekali di sini, tuan-tuan. Ni tuan-tuan punya tulang selangkar. Selangkar. Ni orang ni tulang apa? Dia tak belajar lupa sains. Ni tulang selangkar. Siapa cikgu sains? Di sini ni ada bulat ni. Kita tak sini ada 2 jari. Ada 2 huruf. Tadi dah 4 dah, habis dah. Tuan-tuan gelap juga. Ingat lagi huruf tu. 2. 2 huruf lagi yang terakhir, tuan-tuan. Iaitulah huruf A, hamzah. Dengan huruf ha simpui, ha besar. Ha simpui dia panggil ha misanggui, ha everly. Ya, di situ ni, sini a. Sebab tu huruf hamzah dia berbeza dengan huruf alif. Kan saya sebut dah dulu kan. Huruf alif bil jawf. Hamzah di sini. Sebab tu tuan-tuan nak angkat takbir, tuan-tuan angkat takbir dengan huruf hamzah ke huruf alif? Allah. Yang tu pun kesilapan banyak kan. Angkat takbir Allah tu hamzah. Dia mesti alif. A di sini. A. Tuan-tuan sebut A, tak 2 jari di sini. A. Dia tekan lah. Kalau tak tekan, tengok berapa hari lagi tuan-tuan nak hidup. Ni praktikal tuan-tuan. Ni kita praktikal sebab kita nak tahu
sebutan kita betul ke tak? Kemudian yang kedua huruf ha, 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 i, 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 di situ. Jadi surah Fatihah kita baca ihdinas sirat bukan ha dada ataupun ha perut. Keluar cendol habis. Kalau ha perut. Kan kadang-kadang kita tengok orang baru belajar tajwid, dia kata ha dada. Dia pun mai baca Fatihah tu kita tengok pun tak sanggup dengar, kesian sungguh. Tadi baca elok dah. Mai dekat tu ihdinas siratal mustaqim. Keluar cendol Patutnya di sini ihdinas sirat. Senang ya, senang. Ya, dengan huruf hamzah. Okey, selesai. Jadi dalam surah Fatihah ada satu perkataan, saya cepatkan sikit tuan-tuan, iaitulah pada perkataan an'amta. An'amta. Nun mati bertemu huruf ain. Iaitulah hukum dia izhar hakiki ataupun nama satu lagi izhar halqi. Boleh. Okey. Nombor 3, habis tulis izhar syafawi. Bacaannya adalah dengan cara menjelaskan bunyi mim yang mati apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan juga huruf mim. Izhar syafawi dalam surah Al-Fatihah adalah pada kalimah-kalimah yang berikut. Okey, tuan-tuan ingat. Nombor 3 pula hukum mim. Hukum mim mati. Disebut sebagai izhar syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan mim, dia hukumnya lain. Dengung, idgham mislain ataupun mutamasil lain. Mim mati bertemu dengan huruf ba, hukum dia ikhfa syafawi. Dengung juga. Selain pada dua huruf itu, mim mati bertemu dengan ba, dengan mim mati bertemu dengan mim, selain pada huruf itu adalah hukumnya izhar. Kita kena baca dengan jelas. Okey. Cuma ada cuma. Tuan-tuan kena berjaga-jaga pada huruf mim mati bertemu dengan waw dan mim mati bertemu dengan huruf fa. Fa macam mana tu sebut? Fa. Yong tau fu. Fa. Oh, bahasa ringin lah. Yang tahu fu. Fa. Mesti gigi, rabbit, bibir di bawah tengah. Cuma jangan terlampau banyak sangat. Fa. Tu memang tak ada gigi dah tu. Pagak tak ada dah tu. Sebab tu dia Ustaz hari malam ni kata kat kami semua. Tak, memang macam tu. Dia punya kadar dia takkan kita nak kena ukur dengan sesiku air. Tak payah ukur. Automatik kita dengan gigi kita. Fa. Sebab apa kita kata kena jaga mim mati bertemu dengan fa? Sebab huruf mim dekat syafatain juga. Dekat dua bibir. Fa pun sama. Mim dengan waw pun sama, dekat. Takut memang selalu berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Kalau yang kotak yang keempat kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Mim mati bertemu waw. Kalau dia baca lambat, jadi dengung tak? Jadi akan jadi dengung, tuan-tuan. Sebab tu saya kata mim mati bertemu dengan waw, dengan mim mati bertemu fa, tuan-tuan kena jaga-jaga. Lambat dia jadi dengung sehingga menjilat jari. Sebab dengung ni kalau kita terlebih dia jadi berdengung. Faham maksud dia lagi pula. Sebab dia jadi sedap. Dengung ni memang benda yang sedap, tuan-tuan. Nikmat. Tuan-tuan tengok kan orang baca surah apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul.
Dia dengung berapa lama? Kadang-kadang dia boleh pergi sampai 4 harakat, 5 harakat. Itu yang saya kata, dengung ni sedap. Berdengung lagi sedap. Jadi mim mati bertemu dengan waw, dengan mim mati bertemu fa, tuan-tuan kena berjaga-jaga. Okey, ada 4 perkataan dalam surah Fatihah. Yang pertama alhamdu. Yang kedua an'amta, mim mati bertemu huruf ta. Kemudian alaihim ghaib, mim mati bertemu huruf ghaib. Kemudian yang terakhir alaihim waladh, mim mati bertemu dengan huruf waw. Maka keempat-empat perkataan ini kita baca dengan tidak dengung. Dia disebut sebagai izhar syafawi. Baik, kita ulang kaji balik. Yang pertama namanya izhar qamari ataupun nama yang lain alif lam qamariyah. Yang kedua kita dah belajar hukum nun mati ataupun tanwin, iaitulah nama dia izhar hakiki ataupun izhar halqi. Dan yang ketiga, yang terakhir kita dah belajar juga mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan juga huruf ba, maka disebut sebagai izhar syafawi. Dan kena berjaga-jaga pada mim mati bertemu waw dan juga mim mati bertemu ba. Alhamdulillah, kita dah selesai dah tuan-tuan. Hari ini kita belajar bukan 3 saja. Ingat tadi alif lam tamsiah pun kita dah belajar. Ada persoalan tak tuan-tuan? Tak ada? Boleh ya? Tuan-tuan balik, tuan-tuan ulang kaji balik lah. Bila baca Al-Quran, dia senang dia nak bagi kita ingat. Bila kita baca Al-Quran, cuba ingat kita belajar tadi kat mana. Tuan-tuan esok, tuan-tuan esok lepas subuh, tuan-tuan baca satu muka surat, contoh lah kan, satu muka surat ataupun lepas zuhur ke waktu bila lah, tuan-tuan free, tuan-tuan baca satu muka surat, tuan-tuan ambil pensel, tuan-tuan cari mana yang kita dah belajar tadi. Itu orang panggil latihan pengukuhan. Dan tak budak-budak kita nak suruh buat macam tu. Jadi kita buat sendiri latihan pengukuhan untuk diri kita, maka kita takkan lupa. Kita tidak rugi, kita dah belajar dah. Dan sekarang kita tak buat pengukuhan. Kita dah baca, kita cari mana 4 hukum yang tadi, alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Lepas tu kita cari mana izhar hakiki. Yang keempat izhar 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 qamari, izhar hakiki dengan izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung pada bulan hadapan dengan tajuk yang baru, iaitu waqaf dan ibtidah. Yang ini juga menjadi kepentingan juga pada diri kita, sebab kita nak baca Al-Quran, kita nak mula tang mana, nak berhenti tang mana, kan? Tidak, kalau kita mula silap, berhenti silap, dia jadi makna pun lain. Seperti mana kalau kata dalam bahasa Melayu kita belajar Ali makan roti Bengali di bawah rumah, kita pun berhenti. Ali makan roti Bengali di bawah rumah. Maksud dia lain kan? Boleh faham tak? Bengali lupa sekolah. Jadi sekadar itu tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa ma ubarri'uha. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang pada manusia sendiri. Mohon kemaafan jikalau terkasar bahasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatina fid din wa 'allimna ta'wil wa qina siratal mustaqim. Allahumma zidna bi dinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa shaddidna bi syaratil Qur'an wa allimna bi hifdzil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina fil bala'i kulli wa 'adil al-akhirati bi hurmati